Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati lahu tis'un wa tis'una sijjilan kulla sijjilin maddal basar fayaqulu lahu atunkiru min hadha syai'a adhalamaka kitabatil hafidhun fayaqulu la ya Rabb fayaqulu bala inna laka indi hasanatan wa innahu la dhulma alayka al-yawm fayukhriju lahu bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fayaqulu ihdur waznaka fayaqulu ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi as-sijjilat fatathqulul bitaqah wala yathqulu ma'asmillahi syai'a. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengasingkan seseorang lelaki daripada umatku di hadapan manusia pada hari kiamat. Ia mempunyai 99 buku catatan. Setiap buku catatan lebarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, adakah kamu mengingkari sesuatu yang tertulis di dalam catatan ini? Adakah para penulisku, yakni malaikat yang menjaga amal manusia menzalimimu? Dia menjawab, tidak wahai Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan di sisi kami. Kerana itu kami tidak akan menzalimi, tidak ada kezaliman ke atas kamu pada hari ini. Lalu keluarlah kad amal kebaikan yang di dalamnya tercatat, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Allah, dan saya bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Lalu Allah berfirman, datangkan timbangan amalmu. Dia berkata, wahai Allah, apa artinya satu kad amal ini dibandingkan dengan buku catatan ini? Maka firman Allah, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Nabi SAW melanjutkan, lalu diletakkan buku catatan amal di satu sisi, sedangkan kad amal diletakkan pada amal yang lain, sisi yang lain. Maka buku catatan itu ringan timbangannya, sedangkan kad amal itu berat. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Tuan-tuan, urusan-urusan yang berkaitan dengan ukhrawi atau akhirat ni, dia termasuk dalam ilmu akidah. Ilmu akidah kita yang kita duk mengaji ni, tauhid tu, dia terbahagi kepada 3 ilmu akidah ni. Satu yang kita nama dia sebagai uluhiyat. Uluhiyat ni maknanya ketuhanan, sifat 20, sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus yang 50 tu, semua tu termasuk dalam yang kita panggil sebagai uluhiyat ketuhanan. Bahagian yang kedua kita sebagai nubuat. Nubuat ni adalah berkaitan dengan para nabi, jumlah para nabi, mukjizat para nabi, sifat wajib bagi nabi, sifat mustahil, sifat harus. Semua benda berkaitan dengan kenabian kita panggil dia sebagai nubuat. Dan yang ketiga dalam akidah kita terbahagi kepada qismus salis. Bahagian yang ketiga tu nama dia adalah ghaibiyat. Ghaibiyat ni benda-benda yang ghaib, atau kita panggil juga sebagai sam'iyat. Sam'iyat tu apa? Benda yang kita hanya dengar saja, siapa pun di kalangan kita tak pernah menengok atau melihat benda tu. Kita panggil sebagai sam'iyat. Dan kitab kita ni yang kita duk mengaji ni, hadis 40 hadis, huru hara kiamat, kubur, mahsyar, semua cerita ni semua tuan-tuan, dia termasuk dalam bahagian yang ketiga, kita panggil dia sebagai sam'iyat atau ghaibiyat. Maknanya saya dan tuan-tuan kita tak pernah tengok, saya dan tuan-tuan hanya mendengar sahaja benda ni.
Daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Jadi kebiasaannya, bukan kebiasaannya lah, ulama-ulama, para alim ulama dan para ustaz ni, apabila dia menulis kitab ke, dia menulis buku ke, kalau dia membicarakan berkaitan dengan tauhid, terutama benda-benda ghaibiyat dan sama'iyat ni, dia tak akan ambil hadis-hadis yang bertaraf biasa. Maksud saya dhaif. Dia mesti akan cari hadis-hadis yang sanad dia kukuh, dan sanad dia tu boleh jadikan sandaran dan hujah, dan fadail a'mal, kelebihan-kelebihan hadis, kelebihan-kelebihan amal tu kita boleh guna dalam hadis-hadis dhaif tu, memberi galakan dan memberi tasjid atau semangat, dan membakar semangat kita. Sembahyang jemaah dapat apa, zikir ni dapat apa. Itu dalam bab fadilat atau kelebihan, boleh digunakan hadis-hadis yang taraf dia adalah dhaif untuk memberi galakan. Dan hadis dhaif pun kalau ada beberapa sanad-sanad yang lain yang membantu dia boleh naik daripada dhaif, dia boleh naik pada martabat dia pada hasan. Cuma dalam kitab kita ni tuan-tuan, benda-benda yang diceritakan ni adalah benda-benda ghaibiyat. Kita tak tahu benda-benda ni. Siapa habaq kita? Nabi SAW habaq kat kita. Macam mana Nabi tahu? Sedangkan Nabi manusia macam kita juga. Cuma Nabi lebih pada kita sebab Nabi ada wahyu. Yang Nabi Allah Ta'ala sebut, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi tak cakap ikut apa sedap mulut dia, tapi apa yang Nabi cakap itu adalah bimbingan wahyu. Malam ni kita dapat tahu satu lagi kisah yang bakal saya dan tuan-tuan tempuhi nanti di akhirat. Adalah satu ketika di akhirat nanti, seorang lelaki akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan lelaki itu akan diminta, ditunjukkan pada dia ada 99 buku amalan dia. Apa saja yang dia buat di kat muka bumi ni ditulis dan dicatat. Tu nama dia adalah buku catatan. Sehingga orang-orang yang dapat buku catatan ni, mereka akan bebai dan mereka akan bara. Mereka akan kata, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ni buku apa ni? Semua benda ada tulis dalam ni. Semua benda kecil besar semua ada tulis. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal, senyuman seseorang itu ditulis, tawa seseorang ditulis, nangis seseorang ditulis, memek muka ditulis, semua ada. Muncung mulut ke orang pun ada tulis, menguap pun ada tulis, semua benda ditulis. Sehingga orang jadi bebai, ni buku apa? Semua benda ada tulis. Jadilah setiap detik dan saat itu ditulis, dan benda tu menjadi saksi esok nanti di akhirat. Sehingga buku dia tu bukan 1-2 helai. Buku dia tu adalah 99 buah, dan setiap buku dia tu adalah maddal basar, sejauh mata memandang. Maknanya panjang buku tu sampai hujung tu. Buka buku tu panjang situ, panjang situ. Tulislah hari, masa, saat setiap. Seolah-olah seluruh hidup kita, kalau kita 6-70 tahun, kalau umat dulu ratusan tahun, kesemua kehidupan itu didairikan. Kalau bahasa kita, diary lah. Diary kita tulis. Tapi diary ni bukan kita tulis, malaikat yang tolong tulis. Kita tulis boleh tipu juga. Malaikat tulis, apa yang dia nampak, dia tulis. Dan malaikat ni satu sikap dan sifat dia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa Allah suruh mereka buat, dan mereka tak akan bangkang apa yang Allah Ta'ala suruh mereka buat. Maknanya tertulis banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya pada lelaki ni, wahai kamu hamba aku, dalam buku ni semua benda ni, ada tak benda-benda yang hang tak buat tapi tertulis? Ada tak malaikat buat nanya? Kalau bahasa kita, ada malaikat pedajah yang ada tak? Hang tak buat, dan malaikat tulis. Malaikat tulis sebab malaikat bara kat hang. Sebab tu malaikat tuan-tuan, malaikat Allah buat dia tak ada keluarga, tak ada anak, tak ada isteri, tak makan, tak minum. Yang ni lah punca nak bagi orang nanti didengki kat orang. Disebabkan makan, disebabkan minum, disebabkan anak, disebabkan harta, kekayaan, kemewahan, punca seseorang nak jadi dengki pada seorang yang lain. Orang duit banyak,
dia pamerkan kebahagiaan dia melampau di Facebook dia, di IG dia, orang jadi dengki. Oh, dia ni duduk berjalan dengan keluarga, isteri, pergi jalan, pergi sana, pergi sini, pergi sana. Dia bara, dia sihir ke orang tu, dia buat naya ke orang tu, dia dengki ke orang tu. Tapi semua benda ni, kalau kita tengok dia tu kaya, dia beli rumah baru, dia kahwin dengan isteri dia yang baru, dia ada apa-apa aset yang baru, kita nak jadi dengki sebab kita nak jadi macam dia. Malaikat dia tak ada kepentingan apa. Dia tak ada kepentingan apa. Dia tulis apa yang dia ada. Kod dia tulis, kita boleh suap dia. Yang ni jangan tulis lah. Ini kita kautim dia orang, kita pergi kena nasi halap ke apa, Arab dan sempohnya. Ini tak payah tulis, esok baru tulis. Malaikat kata, janji lah kambing. Dia kata, okey, set. Boleh kautim. Sebab benda tu benda makan. Malaikat makan tak? Tak makan. Nak sogok dia dengan apa? Tak ada benda apa yang boleh buat. Sebab dia tak ada kepentingan apa. Dia hidup dia taat perintah Allah Ta'ala dan dia tak ingkar dengan Allah Ta'ala. Maksudnya catatan malaikat tu memang original dan betul dan tak ada orang. Ada tak malaikat aku buat nanya kat hang? Maka dia kata, la ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, malaikat kamu tak buat nanya kat aku. Betul apa yang aku buat semua tertulis semua dekat sini dah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kat dia, ada satu benda baik yang hang buat, dan benda tu aku nak bagi kat hang, nak tunjuk kat hang hari ni. Dan hari ni aku tak akan zalimi mana-mana hamba aku, tak akan dizalimi. Maka laki tadi tu dia kata, maka dikeluarkan pada dia satu bitaqah. Dia dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, bitaqah ni kalau IC kita kata bitaqah syakhsiyah. Bitaqah syakhsiyah tu maksud dia apa? Dia adalah IC tu dia macam kad lah. Bitaqah tu macam satu kad yang kecil macam tu. Tuan-tuan ingat kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang dia tulis surat dekat Sungai Nil. Ketika Abdullah bin Amru bin Sayyidina Amru bin Al-As radhiyallahu anhu dia jadi gubernur dekat Mesir tu, maka orang Mesir setiap tahun dia nak bagi air Sungai Nil tu maintain, depa akan korbankan satu orang anak dara lah, perempuan, sembelih dan lempak dalam sungai tu yang surut dia akan jadi naik, jadi elok balik. Tahun depan dia main mengada, dia sungai ni dia turun, lepas tu dapat markah pula dia naik balik. Sungai dia mengada gitu. Ketika Amr bin Al-As radhiyallahu anhu jadi gubernur di Mesir, Sayyidina Umar hantar dia mai dia berjumpa, wahai Sayyidina Amr Al-As, khalifah kami, gubernur kami, amir kami. Macam mana kami annually kami akan buat benda ni? Tapi since kami dah masuk Islam, kami jadi boleh serba salah, boleh ke buat macam ni semua? Sayyidina Amr bin Al-As kata, Sad, aku tak boleh buat keputusan benda ni. Aku hantar surat pada Sayyidina Umar. Hantar surat pada Sayyidina Umar, cerita situasi. Sayyidina Umar hantar balik satu surat, bagi tahu kat Sayyidina Amr bin Al-As, ambil surat ni, hang bagi kat sungai ni. Ambil surat ni, hang bagi kat sungai. Cerita ni ada dalam Hayatus Sahabah jilid 4 bab Ta'yidatul Ghaibiyah, bantuan-bantuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Dalam surat tu disebut dalam hadis tu yang dia bagi adalah bitaqah. Maknanya satu nota kecil ya, macam bahasa kita macam sticky note gitu lah, yang color-color tu yang kita dah lekat kat peti ais tu kan. Besar tu je. Dia tulis kat surat tu, wahai sungai, kalau kamu mengalir dengan kuasa kamu, dengan apa? Dengan kamu punya sendiri, pandai-pandai hang nak mengalir sendiri, hang tak payah mengalir dah pun, kami tak heran dengan hang. Bahasa kita lah, saya terjemah mudah. Tapi kalau hang mengalir dengan izin Allah, aku minta hang mengalir macam biasa. Dan sungai tu, dia minta Sayyidina Amr bin Al-As bagi surat dekat sungai tu. Amr bin Al-As baca, biar betul Sayyidina Umar ni surat kat sungai pula ni. Tak apa dah, khalifah suruh dia pergi baik, bismillah, dia pergi lempak sungai tu. Ni Sayyidina Umar hantar surat kat hang. Tuan-tuan tahu, esok sungai tu naik 16 ke 17 meter. Dan sampai hari ni sungai ni tak pernah turun lah. Dia maintain sampai situ. Dia punya takut dengan Sayyidina Umar tu, mantap dia. Cuma saya nak bang tuan-tuan tu bitaqah. Bitaqah tu kecil ya, kad. Maksudnya dalam lelaki tadi tu, dalam suasana akhirat dia, dosa dia dengan apa yang dia buat tu terlalu banyak. Cuma Allah kata ada satu benda baik, aku tak akan zalim ke hang. Dikeluarkannya satu kad yang ditulis kat situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tulis dua kalimah syahadah. Maka laki tu kata kat dia, Allah kata kat dia, bawa mai semua timbangan hang. Maknanya buku-buku tu semua mai,
Kita nak timbang dengan kad la ilaha illallah. Laki tu kata, wahai Allah, berlambak amalan aku ni tak padan dengan kad satu la ilaha illallah tu, macam mana nak selesai benda tu, macam mana? Maka firman Allah, kamu tidak akan dizalimi. Kata Nabi SAW hadis tu, lalu diletakkan buku catatan satu sisi, buku catatan dia lah yang 99 yang berlambak besar tadi tu, sedangkan kad amal diletakkan pada sisi yang lain, maka buku catatan amal itu ringan timbangannya, sedangkan kad amal itu berat. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang tertulis kat situ? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ni tuan-tuan nak bagi tahu kat kita tentang beberapa benda. Mari kita tengok uraian sikit. Setiap Muslim pasti akan mengucap dengan lidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ia merupakan rukun yang pertama dan sebagai pembuktian kita kepada Allah. Kalimah la ilaha illallah, hadis ni nak bagi kat kita kelebihan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tauhid yang kita panggil tu, kalimah ni luar biasa hebat dia. Walaupun dosa hang berlambak-lambak, walaupun apa saja benda yang ada dekat hang, tapi selagi hang ada kalimah la ilaha illallah, maka kalimah tu dia boleh challenge semua dosa-dosa hang, dia boleh tolak ke tepi. Hang ada ruang untuk diampunkan oleh Allah, hang ada ruang untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Macam-macam benda hang boleh dapat kalau hang ada la ilaha illallah. Tuan-tuan, di dunia ni saya bagi tahu tuan-tuan contoh seorang yang bergelumang dengan dosa, maksiat, walaupun dengan derhaka dengan Allah Ta'ala, sembah berhala 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun sembah berhala, tapi dia mengucap je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucap dua kalimah syahadah, apa yang berlaku? Keseluruhan dosa dia yang berjumlah 80 tahun yang hari-hari syirik pada Allah Ta'ala, sembah berhala, minta pada berhala, semua tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya hebat kalimah la ilaha illallah. Kalau dia sebut benda tu kemudian dia meninggal dunia, hebatnya kalimah tu wakil kat dia 80 tahunnya semayang dia tak semayang, dimaafkan oleh Allah. 80 tahun puasa dia tak pernah puasa, dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah dengan dosa yang dia zakat yang dia tak bayar puluhan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun dia tak bayar, Allah maafkan dia. Makna kalimah la ilaha illallah tu adalah sangat bernilai yang kita kena jaga sangat-sangat, jaga bagi elok-elok. Jangan sampai kalimah tu dia tergugur atau terhilang daripada diri kita. Dunia kita nampak kelebihan dia, nanti di akhirat lagi besar lagi kelebihan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita duk sebut. Kan kita tahlil, kita duk buat la ilaha illallah. Mungkin kita ingat benda tu benda biasa. Sebenarnya Nabi kata apa? Jaddidu imanakum. Hampa renew iman hampa. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aktsari qawli la ilaha illallah. Macam mana kami nak renew iman kami? Dengan memperbanyakkan sebut la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan nak zikir yang paling baik, 4 kalimah yang Nabi paling suka sekali pada dia. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semua benda dalam tu. Tasbih ada, takbir ada, tahmid ada, tahlil la ilaha illallah pun siap ada dalam tu. Maka memperbanyakkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, itu ajaran yang diajak oleh Nabi SAW. Baik, hadis ini tunjuk kat kita bahawa ucapan la ilaha illallah lebih berat daripada amalan jahat yang dilakukan oleh seseorang Muslim. Apabila ia ditimbang, timbangan amalannya ternyata ia lebih berat dan utama, sedangkan dari segi zahir amalan jahatnya lebih banyak daripada amalan kebaikan. Maknanya apa tuan-tuan? Kasih sayang Allah masih boleh tertumpah pada seseorang tu apabila dia masih ada la ilaha illallah. Sebab tu Ar-Rahman fid dunya War-Rahim fil akhirah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman fid dunya. Rahman fid dunya maknanya apa? Sifat Rahman Allah ni maha memberi. Dia termasuk pada Muslim, pada non-Muslim, pada fasik, pada fajir, orang buat dosa, orang buat maksiat. Semua orang Allah bagi sifat nama Allah tu, nama dia adalah Ar-Rahman. Bukan kata orang jahat tuan-tuan.
Orang yang tak pernah minta langsung ke Allah, Allah bagi kat dia. Siapa dia? Baby dalam perut. Baby tak pernah doa ke Allah, Allah bagi kat dia makan. Daripada makanan mak dia tiap-tiap hari, Allah proses bagi pada dia. Kita yang selalu minta pada Allah, yang semayang pada Allah Ta'ala, Allah bagi. Bagi juga. Adalah kawan-kawan kita yang Islam tapi tak pernah semayang, Allah bagi tak? Bagi. Bahkan derhaka dengan Allah. Islam berzina, dia boleh makan tak? Makan. Islam minum arak, pagi esok dia boleh makan tak? Dia boleh makan. Jumpa di gelugong, dia makan serabai. Padahal semalam berzina. Allah masih Rahman, Allah bagi kat dia makan lagi. Tak cukup dengan orang Islam, bahkan orang yang sembah selain daripada Allah pun Allah bagi lagi dia. Ya Allah, baiknya Allah ni kat dunia. Dia sembah selain daripada Allah, tapi dia boleh makan. Sila air bulan banyak pada kita. Tarik satu jak dia makan, tosai 4 keping. Padahal dia pagi sembah berhala. Dia minta selain pada Allah, Allah bagi tak? Bagi. Baiknya Allah. Tuan-tuan, isteri kita, duduk dengan kita, tiap-tiap hari minta pun kita bebas. Tambah orang main jet muka kita nak bagi kat dia? Tak ada pasal. Dia main kat kita, duduk di traffic light, dia tumbuk muka kita. Lepas tu dia kata main RM5 aku. Bagi kat dia? Tak bagi. Orang baik dengan kita, kita bagi. Allah tak, derhaka dengan Allah, Allah bagi. Bahkan tuan-tuan, yang lebih jahat lagi siapa dia? Yang lebih jahat lagi, bunuh orang Islam. Israel bom orang Islam. Geng-geng Syiah sembelih orang Islam. Israel, Perdana Menteri Israel tu, tukang masak dia lebih banyak daripada hotel hak makan pagi. Tengah hari pelbagai jenis makanan diberi pada dia, yang bergizi, yang bernutrisi. Patutnya Allah bagi dah kat dia? Tak bagilah. Sebab dia derhaka dengan Allah. Tapi dunia tak ada nilai di sisi Allah, sebab tu Allah bagi. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Innallaha yu'til iman liman yuhib. Allah beri iman pada orang yang dia suka, dan Allah bagi dunia pada yang suka dan tak suka. Tu nama dia Rahman. Tapi Ar-Rahim hanya pada mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah Allah yang sangat rahim pada orang beriman. Maknanya tuan-tuan, hang tak ada kalimah la ilaha illallah, hang kena bakar, kena siksa di neraka, hanya dengan anggap kasih sayang Allah tu dah pudar dekat hang dah. Allah tak sayang hamba dia. Tak. Allah sayang. Sebab tu Allah hantar Nabi, Allah hantar peringatan, Allah bagi ilham, Allah bagi akal, boleh fikir, macam-macam benda dia buat. Tak buat juga, maka di akhirat konsep dia fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Rasalah azabnya hampa sendiri cari pasal kat akhirat dulu. Konsep dia di dunia dan di akhirat. Maka la ilaha illallah ni tuan-tuan dia bernilai. Kalau tak ada la ilaha illallah, susah esok di akhirat. Jahat ang banyak mana pun Allah boleh ampun. Tuan-tuan ingat laki yang last sekali keluar daripada syurga, pada neraka, sebab apa dia keluar? Kerana dia masih ada la ilaha illallah dalam diri dia. Dalam hadis kata dia jalan merangkak, jalan berlutut, sebab terlalu lama bakar dalam neraka sampai dia punya stabil berdiri pun tak stabil. Dia jalan, dia tengok neraka, dia jalan, dia tengok neraka. Dia rasa keluar daripada neraka tu satu syurga dah. Belum masuk syurga lagi dia seronok dah. Laki ni siapa dia? Laki ni laki yang tidak murtad dan tak keluar daripada Islam. Hang jahat macam mana pun, border hang antara Islam dengan kafir jangan terkeluar. Yang itulah kena jaga tuan-tuan. Tuan-tuan ingat doa yang Nabi ajak pada kita? Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami minta kepada kamu imanan la yartad, keimanan yang keimanan ini tidak menyebabkan kami sampai bila-bila tak murtad pada kamu wahai Allah. Wa na'iman, dan nikmat yang engkau berikan pada kami la yanfad, tidak hilang dan tidak kurang daripada kami. Wa murafaqat nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kami boleh dapat bersama dengan kamu nanti dalam syurga bersama dengan nabi kamu. Doa ni panjang, bukan panjang. Tiba-tiba saya abang tuan-tuan pun jangan hafal. Saya body itulah malam ni. Saya body page saya. Page Muhammad Syafi bin Sugani tu. Nanti malam ke esok pagi ke, malam ni lah insya-Allah ingat tu.
Saya bubuh doa ni, tuan-tuan boleh amalkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara iman kita dan ahli keluarga kita supaya tidak murtad keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah yang paling seronok. Ada seorang mak, saya baca artikel dulu lama dah, anak dia keluar daripada Islam. Anak dia keluar daripada Islam. Dia kata anak dia pergi masjid, anak dia pergi hantar dia pergi masjid, mak dia pergi mengaji kat masjid semua, tapi anak dia tak masuk lah. Mak dia pergi mana makan semua, sagi isyak anak dia main ambil dia. Mak dia maghrib sampai isyak menangis di masjid. Anak dia tak masuk dalam masjid, tak sembahyang sama dengan dia. Anak dia main hantar dia, anak dia pergi. Sebab anak dia dah keluar daripada Islam. Nilai tu bila kita akan tahu nanti di akhirat esok ni. Walaupun dosa hang berlambak, tapi hanya dengan la ilaha illallah boleh tertumpah rahmat dan kasih sayang Allah pada seorang hamba sehingga Allah ampunkan orang tu. Inilah keutamaan dan kelebihan bagi orang yang mati dalam keadaan tauhidkan Allah dan suci daripada sebarang bentuk syirik pada Allah. Dia mati dalam keadaan yakin dan percaya bahawa Allah saja Tuhan yang berhak disembah, ditaati, minta tolong dan diberi kesetiaan. Ni nama dia apa tuan-tuan? Nama dia kita tak syirikkan Allah. Syirik ni maksud dia apa? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah tu maksud dia apa? Kita anggap ada satu benda lain yang dia sama power dengan Allah. Allah ni Tuhan yang memberi, sihat, sakit, tinggi, rendah, hitam, putih, baik, buruk, semua tu susun takdir Allah. Tapi bila hang dalam dunia ni syirik ni macam mana? Hampir cari siapa-siapa, manusia ke, bentuk manusia ke, atau benda ke apa saja, yang hang rasa benda tu dia boleh sama power dengan Allah. Contoh saya beritahu tuan-tuan, cantik tak cantik, ciptaan Allah ni, Allah buat kita paling cantik. Ahsani taqwim. Kita rasa Allah ni wala'ayazubillah tak cerdik dan tak pandai, Allah buat aku tak cantik, maka kita menentang fitrah. Umur hang mai 45, 46, 47, 50, 70, dia mesti. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami extend umur dia, panjang umur dia, kami akan kurangkan penciptaan kami untuk dia. Itu normal tuan-tuan. Umur panjang, dia punya energi jadi turun, mata jadi turun, tenaga jadi turun, tangan tak kuat dah, lari tak kuat dah. Dia macam tu, dia naik macam tu. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umur dia, nunakkishu fil khalqi, kami akan kurangkan sedikit demi sedikit demi sedikit kami punya dia. Dulu tuan-tuan boleh lari tak 100 meter masa universiti? Boleh. Sekarang boleh lari tak 100 meter? Boleh, terus kubur jawab dia. Energi tak boleh. Dulu naik tangga, kita duduk flat tingkat 4, PPRT, kita naik 4 tingkat, boleh naik tak? Lift rosak, memang tak ada lift, 4 tingkat tak ada lift. Boleh naik tak? Naik 2 tangga, cap sampai, tak dan seminit lah. Turun 5 tangga ya, 6 lagi lompat. Sebab apa? Lambat lah kita nak pergi kerja. Tuan upon a time dulu lah. Sekarang ni anak naik 4 tangga, lepas subuh pukul 7.10 hang naik, kira apa sampai? 10.30 pagi baru sampai. 4 anak tangga, pam dulu, duduk menerap tang tu. Lepas 3 jam naik pula, sampai kat satu lagi tangga, tak jadi, silap. Sebab apa? Tengok-tengok di poket tu bukan bawa pam tu, bawa spray perfume. Dia duduk spray perfume. Patut tak ada tenaga. Dulu lah, sekarang tak boleh dah. Dulu jauh pun dah nampak dah. Oi, siapa dah weh? Member kita main dah. Nombor plate berapa tu? PPQ 1144. Kereta Persona baru keluar. Sekarang ni member duduk sebelah ada kita telefon. Tak main lagi. Oi, aku ada sebelah. Oh, tak nampak. Mata tak ada, telinga, energi semua kurang. Allah Ta'ala buat kita dia jenis lari macam tu. Maka kita tahu lah tuan-tuan, apa yang berlaku pada kita hari ni adalah satu kelemahan Allah nak bagi pada kita supaya kita dapat ambil iktibar daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Maka bila kita dah main tak cantik macam tu, kita kata Allah tak nak melawan dengan fitrah, bersusuk. Bersusuk ni maksud dia apa?
Maksud dia apa? Kita rasa jin, syaitan, dukun, pawang tu lebih pandai dan lebih cerdik daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat umur manusia makin lama makin kurang. Kita jadikan dukun, pawang, bomo tu dia sama. Dia boleh cantik dan huduh ke orang dengan apa? Dengan power dia. Maka hang letak dukun, pawang sama level dengan Allah, maka hang boleh terkeluar daripada landasan syarak. Tu nama dia syirik. Apa saja bila hang buat satu benda, hang kata benda ni dia boleh selesai masalah kita. Tak, tuan-tuan. Yang boleh selesai masalah kita adalah Allah. Kita pergi jumpa bomo, kita buat sihirkan orang, hidupkan orang, kita buat orang tu sampai mati. Sebab kita rasa bomo ni boleh matikan orang tu. Padahal huwa yuhyi wa yumit. Allah lah yang bagi hidup, Allah yang bagi mati. Kita rasa bomo tu kita tak puas hati, kita buat dia. Maka kita cuba rasa bomo tu ada power sama level dengan Allah, maka kita jadi syirik, terkeluar daripada Islam. Itulah sahabat, tuan-tuan, punca dia itulah dengki dengan orang. Tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang kaya, tak boleh tengok orang cantik, tak boleh tengok orang handsome, tak boleh tengok orang suara sedap. Ini nama dia penyakit. Bila hang tak boleh tengok orang lain senang, maka tu hang tersiksa dengan hidup hang. Tu nama dia orang yang dia tak boleh terima hakikat. Dia nak kalau boleh biar hang sama teruk dengan aku pun tak apa, janji aku tak dapat lah apa. Dengki ni tak bagus ya tuan-tuan. Perangai dengki ni macam syaitan lah. Syaitan dia dengki kat manusia sebab apa? Sebab Nabi Adam duduk rehat bahagia, dia tak mau, dia dengki, diturunkan Nabi Allah Adam AS. Dengki ni sangat tak bagus. Saya selalu buat contoh tuan-tuan, ada 3 jenis binatang. Binatang tu bagus, dia macam manusia bagus. Binatang tu pertengahan, macam manusia pertengahan. Dan ada binatang yang tak guna, macam manusia tak guna. Yang pertama, binatang tu bagus dan baik. Contoh arnab, kura-kura, turtle. Dalam Hidayatul Salikin ada 3 jenis golongan manusia yang disamakan dengan sikap dan sifat binatang. Ini golongan baik. Binatang arnab ni baik. Dia jenis tak kacau orang, macam mengkarung. Dia tak pernah kacau orang. Jarang kita dengar mengkarung gigit orang mati, putih kepala. Tak pernah dengar. Mengkarung jadi, dia jumpa kita, dia belah. Dia malas tengok muka kita, dia pun dia belah. Arnab, kura-kura tak pernah dengar lagi. Kura-kura langgar lori, lori terbalik. Lori langgar ada masa dia masuk badan kan. Dia jangan cedera ke orang. Ada tak golongan manusia yang baik macam ni kat dunia? Ada ramai tuan-tuan. Jenis baik, jenis tak buat nayang kat orang, jenis suka tolong orang, buat khidmat kat orang. Ada. Golongan manusia ni bagus. Golongan orang pertengahan ni macam mana? Dia macam rimau, macam ikan jerung, macam leopard, macam lion. Apa persamaan dia? Binatang ni memburu ketika lapar sahaja. Kalau dia kenyang, dia tak kacau orang. Ikan jos tuan-tuan, lapar gila-gila pun, bila dia dah kenyang, dia tak kacau orang. Ulang sawah, bila dia dah makan lembu ni, makan kambing seekor, seminggu dia tak kacau orang. Dia duduk tahu kan, tak kacau orang. Hang buh depan dia, kambing pula seekor lagi pun dia tak akan makan dah. Dia kena cerna dulu semua dalam perut dia, kemudian baru dia bergerak. Harimau sama juga, semualah. Jerung pun sama. Batu orang putih, dia boleh masuk dalam laut, dia boleh buat kajian. Jos berlambak keliling kelalang dia. Dia tak pakai cage apa-apa pun, sangkap. Dia tengok Jos, dia buat kajian, dia buat. Macam mana dia tak takut? Sebab dia tahu masa tu Jos dah makan dah. Waktu tengah hari lunch dia dah habis dah. Dia takkan piawai. Kalau piawai dia lah lunch tu. Dia takkan piawai. Dia pergi lambat. Sebab apa? Sebab dia tahu masa ni Jos dah makan. Dia pun buat kajian kan. Tu jenis kedua manusia. Ada tak orang macam tu? Orang biasa bekerja untuk cari duit, keperluan. Bila dia dapat rezeki Allah bagi kepada dia, dia hidup biasa. Ni ada manusia tu biasa. Ada orang tuan-tuan kat dunia ni, dia sikap macam binatang yang tak baik. Contoh dia apa dia? Kalajengking. Kalajengking, dia gigit orang. Tapi orang yang dia gigit tu, dia nak tak makan orang tu. Dia tak makan pun. Apa dia dapat bila dia sengat orang? Apa dia dapat bila dia bisakan orang tu? Tak ada faedah apa. Orang tu mati, orang tu sakit, tangan dia kena potong, dan dia tak ada faedah apa. Macam ular tedung, kobra, king kobra. Dia bukan nak makan kita. Kita bukan makanan dia. Dia patuk, dia buh dia punya racun dia belah. Ada tak manusia macam ni? Ni nama dia manusia dengki, sikap macam kalajengking.
Dia dengki ni maknanya apa tuan-tuan? Dia tak mau kita dapat benda tu, dan benda tu tak faedah untuk diri dia pun. Janji hang jangan dapat, aku tak dapat pun tak apa. Macam kerengga lah. Dia jaga buah pelam, kita pergi ambil buah pelam tu, dia ketik je dah. Padahal dia bukan nak makan pelam tu pun, bukan dia nak makan pun. Yang hang duk jaga buat apa? Orang nak makan tak bagi, hang pun tak makan. Perangai ni tuan-tuan ada dalam masyarakat manusia. Janji aku tak kaya tak apa, janji aku tak dapat jawatan tu tak apa, janji aku tak dapat tempat tu pun tak apa, kursi tu aku tak dapat tak apa, janji hang jangan dapat. Ada rancangan yang dia buat. Maka dengki, balik mai pada perbincangan kita yang kita cerita pasal akhirat ni, maka dengki kebiasaannya akan membawa manusia pada syirik pada Allah Ta'ala, nak sihir ke orang dan sebagainya. Begitu juga dengan mereka yang sering mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan hati, memahami dan meyakini ucapan mereka selalu berzikir kalimah Allah, zikir dari hati yang ikhlas akan ialah sesuatu yang bernilai tinggi dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding daripada zikir dan ucapan di mulut. Zikir ada dua. Satu zikir yang kita sebut zikir bil lisan, satu lagi zikir yang kita sebut sebagai zikir bil qalbi. Zikir dengan lisan maksudnya kita sebut mulut dia. Mungkin tangan kita pegang handset ke, mungkin tangan kita duk tengok traffic light ke, mungkin tangan kita, tapi dia benda di mulut je. Bagus juga, tapi martabat dia tak sama dengan zikir dengan qalbi, maknanya zikir dengan hati. Bila hang kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita ingat di hati la ilaha illallah. Bila kita kata subhanallah, maha suci Allah, kita ingat kebesaran Allah. Bila kita istighfar, kita ingat dosa-dosa kita. Maknanya zikir tu, tasbih tu, selawat tu, dia dengan qalbi, dengan zikir dengan hati. Maka inilah zikir yang boleh bersihkan hati kita. Inilah zikir yang Allah kata fadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Ta'ala, sebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya dan zikir nama Allah pagi dan petang. Maksud zikir yang Allah nak tu adalah apa? Dengan hati. Ucapan la ilaha illallah dimasukkan hadis. Okey. Pengajaran. Setiap orang dibentangkan seluruh amalan, sama ada baik ataupun buruk, kemudian akan disuruh mengaku amalannya itu dan mengesahkannya. Sekiranya tidak, dia akan diberi peluang melantik saksi, sama ada daripada Rasul ataupun daripada anggota badan, atau seterusnya, barulah hukuman dijalankan. Di akhirat tuan-tuan, bila kita dibentangkan dengan kesilapan dan dosa yang kita buat, maka hukuman itu hanya akan hadir selepas kita mengaku bersalah. Kita mengaku bersalah. Kalau kita rasa kita tak bersalah, maka kita boleh kemukakan, wahai Allah, saya tak buat macam ni, wahai Allah, ini palsu, boleh cakap. Tapi tuan-tuan, percakapan kita tu akan dibatalkan boleh dengan segala bukti yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Sama ada divisualkan apa yang kita buat di dunia dulu, tengok sekian-sekian tarikh, sekian-sekian ini tertulis benda ni, maka tak boleh nak nafi. Kalau mulut dia cakap, maka ketika tu mulut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari tu kami kunci mulut. Sebab mulut ni 70-80 tahun duk cakap lah, semua duk murung lah. Hari ini kami bagi tangan dan mulut cakap, dan kaki cakap, wahai Allah, betul sekian-sekian tarikh saya pi spot toto tu, saya yang pi, saya yang beli, tangan saya yang bagi kat dia sekian-sekian harga, saya yang tulis nombor, saya yang bagi kat dia, saya yang buat. Tangan cakap. Dan kulit juga akan menjadi saksi untuk cakap. Orang tu akan kata, lima syahid tu ma'alaina, apa yang jadi saksi kat kami? Macam mana kami, Allah bagi mulut cakap kat dunia, demikianlah kulit-kulit akan cakap di akhirat. Maknanya kulit ni tuan-tuan, dia tak ranjau. Member boleh tak ranjau? Boleh. Siapa dalam dunia pun ada ruang untuk murung. Tapi kulit kita tak boleh tipu dia, sebab dia duduk dengan kita. Dia duduk dengan kita. Tangan kita, dia duduk dengan kita. Kaki, dia duduk dengan kita. Maka itu saksi paling rapat dan paling dekat dengan kita. Dan mustahil orang-orang ni boleh alat benda-benda ni boleh tipu. Tak cukup lagi akan dibawa saksi untuk apa? Apa saja benda yang melihat,
menuntun kita buat dosa, maksiat, kesilapan, curi dan sebagainya, akan jadi saksi esok di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, semua saksi ni boleh jadi bisu di akhirat esok. Macam mana cara dia? Tangan tak boleh cakap, benda yang kita buat tu dia tak cakap. Kaki, kita buat salah, tapi kaki dia tak boleh cakap. Saya kata tuan-tuan, satu tips nak selamat. Mereka ni tak akan cakap. Dengan apa? Dengan istighfar dengan Allah Ta'ala. Istighfar maksud dia, dosa hang dipadam. Bila dosa padam, tangan takkan cakap lah, tak ada dosa. Hang buat dosa, tapi dosa terpadam. Siapa pun takkan jadi saksi. Macam mana saksi untuk buat benda jahat tu berlambak, maka carilah saksi buat baik tu berlambak-lambak. Pi mana pun, jangan tinggal sedekah. Saya selalu habang kat benda ni, contoh ni saya selalu habang. Kalau tuan-tuan pi mana-mana tempat yang kita tak kenal, singgah semayang zuhur, singgah semayang asar, ada tabung, tabung masjid tu. Tengok siapa-siapa ada tok siak ke, duk bersih surau Pak Haji tu, duk kampung-kampung belah Ian ke, kita pergi rumah bakal mak mentua adik kita ke, contoh kan, tepi nak minang ke, merisik ke apa ke, singgah semayang masjid mana ke, belah tu, belah Pahang tu, Bentung. Tengok ada masjid pun tu. Tengok ada Pak Haji tu duk bersih masjid semua, ambil lah sikit, Haji, ambil lah Haji, hadiah. Memperbanyakkan saksi benda-benda yang baik. Kita tak mau saksi benda-benda jahat untuk kita berlambak lah. Saksi benda baik, banyak benda. Salah satunya dengan azan. Semua benda yang dengar dia azan tu akan jadi saksi di akhirat. 12 tahun hampa azan, hampa mencari kat aku akhirat, aku bagi syafaat kat hampa. Sebab banyak benda dengar lah. Pokok dengar, batu dengar, manusia dengar, semua jadi saksi. Kecuali syaitan, dia akan lari, dia tak mau jadi saksi. Sebab tu syaitan dengan azan, muazzin, dia tibelah, dia tak mau jadi saksi untuk orang yang buat baik. Maka kita cari benda yang boleh buat baik. Pi mana pun jangan tinggal kesan benda jahat tu dekat kita. Luqman Al-Hakim pesan kat anak dia, jadi macam lebah. Jadi macam lebah maksud dia apa? Kalau hang mendarat di dahan yang paling rapuh pun, dia tak akan mematahkan dahan tu. Maknanya dia pi mana pun, dia tak buat satu benda tak elok kat kawasan tu. Hang pindah mai duduk sini, hang pindah duduk sini, buat nama baik, buat baik kat orang, tolong orang, biar ada kebaikan kita yang ramai orang jadi saksi. Kalau tak pun benda-benda baik tu kita buat supaya saksi tangan kaki ni dia jadi saksi sebab kita rajin buat benda yang baik. Yang paling bagus dengan memperbanyakkan sedekah dan infak kita fi sabilillah. Hamba yang bertuah akan dapatkan amalan berat timbangan adalah disebabkan oleh dia lakukan kebaikan dan pandangan di sisi Allah. Amalan itu adalah saksi bahawa Allah Tuhan sekalian alam dan Rasul itu pesuruh Allah. Penyaksian bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan Rasulullah SAW sebagai Rasulnya bukan di bibir sahaja, namun dibuktikan dengan amalan. Jadi kita nak selamat di akhirat tuan-tuan, janganlah pakai modal laki yang last keluar daripada neraka. Ada orang kata macam ni, ada orang kata tak apalah ustaz, masuk neraka tak apalah ustaz, masuk syurga lambat pun janji masuk syurga. Tak apalah ustaz, masuk syurga lambat pun janji masuk. Tuan-tuan, itu kita boleh cakap bila nak pergi stadium. Bila kita nak pergi stadium, bila kita nak pergi mana-mana kenduri, hang tak pergi kenduri ya? Wah, orang ramai awal ni. Sehari tepi ya, mungkin 2 lebih ke tu. Kita jumpa pengantinnya. Makan mana ada makan ada minum air saja ke tu lah. Janji kita pergi kenduri dia. Tu kenduri tak apalah abang. Tapi untuk syurga neraka tak boleh buat ke tu. Kalau hang kata tak apalah masuk syurga lambat pun tak apalah, janji masuk syurga pulun apa semayang buat teruk-teruk semua. Soalan konsep tu tak betul. Sebab syurga akhirat tentu ada 2 ya. Syurga neraka. Kalau hang tak pergi syurga dulu, maknanya hang parking kat mana dulu? Hang parking kat neraka lah. Maknanya bila hang cakap macam tu, hang kata tak apalah masuk neraka lah. Tak apalah masuk neraka, syurga masuk lambat-lambat. Ui, jangan buat lawak. Allah ajak kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah ajak kepada kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sifat hamba Ar-Rahman dalam surah Furqan juz 19. Allah Ta'ala sebut
Mereka akan doa, Rabbana srif anna adab jahannam inna adabaha kana gharama. Ya Allah, palingkan kami daripada api neraka jahanam kerana azabnya itu sangat pedih. Allah ajak banyak tempat so kita selamat pada api neraka. Kita pula nak masuk neraka. Oi, jangan buat lawak gitu. Tuan-tuan tahu tak azab neraka paling ringan apa? Pakai kasut neraka, otak mendidih. Maknanya panas tu dia burn daripada bawah sampai naik atas tu mendidih. Kalau otak mendidih, kaki takkan sejuk. Bukan 1-2 hari tau. Tak tahu apa juta tu. Maka jangan mudah cakap begitu. Dan Nabi ajak pada kita, hampa nak minta syurga, jangan minta syurga tepi-tepi bawah-bawah. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Hampa minta ke Allah syurga, cari syurga, lompat paling tinggi sekali, minta firdaus. Layak tuan-tuan kita dengan firdaus. Balik awal tuan-tuan. Perdih tu untuk siapa? Firdaus tu untuk orang mati syahid. Kita subuh pun syahid. Firdaus tak mana. Nama Firdaus boleh lah, belum tentu dapat syurga Firdaus. Tapi Nabi punya target kita tinggi. Suruh target kita tinggi. Waj'alna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bagilah kami jadi pemimpin orang bertakwa. Tuan-tuan, kita layak pemimpin orang bertakwa. Maksudnya kena bertakwa yang hebat lah. Tak hebat pun, tapi Allah suruh. Target kita, kita punya target tu kena tinggi. Syurga tu syurga tinggi. Dapat yang hebat, yang besar tu. Dapat syurga bila mana-mana pun tak tahu ujung-ujung sudah. Tak, akhirat dia kena cita-cita tinggi. Allah Ta'ala. Dan terakhir, nama Allah sebaik-baik nama dan pemberat timbangan. Oleh itu, seru nama Allah dengan nama-nama yang baik. Berdoalah dengan Allah dengan memuji dan memuja nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ni dia suka kita puji dia, dia suka kita puja dia, kita sebut nama dia, kita kata takdiskan nama dia, subhanallah subhanallah sebab banyak, itu Allah suka. Dan selayaknya Allah tu dibesarkan. Memang selayaknya. Kita ni tak ada benda kita nak cerita pasal kita hebat. Allah cerita Allah hebat, cipta langit, cipta bumi, sebab tu memang selayaknya bagi Allah. Maka kita puji Allah. Itu cara yang sangat baik untuk kita berdoa dengan Allah untuk selamat esok di akhirat. Nanti kita akan tengok keadaan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Bila semua orang dah habis dah sangkakala pertama, dunia akan kiamat. Setelah dunia kiamat, maka akan ditiup sangkakala yang kedua. Semua manusia yang mati tadi tu akan bangun. Dan bangun ni akan menuju ke arah padang mahsyar. Cuma tuan-tuan, masa semua orang duduk dalam tanah gitu, tanah mula-mula sekali akan crack dan keluar daripada situ manusia pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang akan dibongkarkan kuburnya. Nabi akan keluar sebagai satu kemuliaan. Nak kata Nabi ketua esok di akhirat. Nanti kita akan bincang apa jadi ketika Nabi SAW nak bagi syafaat, ketika kubur terbongkar, dia terjemah kat situ, bangkit dari kubur. Nanti kita akan jumpa Nabi pemilik panji kemuliaan, Nabi pemberi syafaat yang agung, Nabi di Telaga Al-Kausar. Semua cerita akhirat lah, tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan jumpa dalam siri akan datang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhirat. Hadis seumpama ini, tapi bukan kitab ni, kronologi dalam versi yang lain. Saya mengajar 40 hadis peristiwa alam barzah dan peristiwa akhirat. Macam itulah tajuk dia. Ingat tu dia. Kuliah subuh di Masjid Belpas setiap bulan minggu ketiga hari Sabtu. Baru siri pertama lah. Baru je kitab tu. Nanti nak main nanti siri kedua, kuliah subuh cerita. Tapi dia, kitab ni dia versi dia. Kitab tu Ustaz Zamri tulis versi dia lah. Ada beberapa benda yang boleh kita dapat manfaat untuk gabungkan dua-dua kitab ni untuk faedah akhirat kita.
Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Kita baca kahfi sikit tuan-tuan, 110, kemudian kita tutup. Sebenarnya kami malam Jumaat ni kan, balance lagi 100 ayat, tuan-tuan balik rumah baca lah. Malam ni baca sikit, so pagi baca sikit, sebelum Jumaat baca sikit, janji sebelum azan maghrib besok. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.